Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi buku teks Sains tahun 5 KSSR Semakan, muka surat 49. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk baru unit 3 iaitu haiwan. Okey, kita lihat pada muka surat ini yang pertama sekali, muka surat 49 ini menunjukkan gambar banyak haiwan dekat sini burung kan. Bagi makan dekat anak dia, bagi makan cacing. Kemudian ada sumpah-sumpah. Okey. Kemudian ada helang. Okey, besar gambar helang di situ. Dan juga di sini ada gambar monyet kan. Monyet pegang anak dia. Kemudian ada kalajengking dan juga ada harimau. Okey, dengan anak harimau yang sedang menyusui tu. Dan juga di sini ada mungkin ini saya tak tahu binatang apa ni. Hari singa ke apa ni. Kemudian ada kambing pula kat situ. Kambing gurun macam-macam lah. Okay. Apa yang sebenarnya nak tunjukkan oleh gambar pada helaian 49 ni? Haiwan perlu melindungi diri untuk mengekalkan kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesiesnya? Apa tu? Mandi ke? Kan? Bagaimanakah haiwan melindungi diri dan spesiesnya? Maksudnya gambar-gambar yang ditunjuk kat sini, dia nak tunjukkan yang haiwan ni ada macam-macam kriteria dia yang membolehkan dia menjaga diri dia. Macam kat sini kan, kalau jengking ni ada sengat, harimau dia ada kuku tajam, sumpah-sumpah ni boleh menyerupai keadaan persekitaran. Lebih kurang lah. Jadi kita nak tengok apakah yang cuba diceritakan. Jom kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, kemandirian spesies haiwan. Apa itu kemandirian spesies tu? Tahukah kamu bahawa haiwan mempunyai ciri-ciri dan tingkah laku khas untuk melindungi diri agar spesiesnya dapat dikekalkan? Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okey, dia ada ciri-ciri dan tingkah laku. Ciri-ciri tu maksudnya yang apa yang ada kat badan dia. Kuku ke, paruh ke kan. Kalau tingkah laku tu maksudnya apa yang dia buat. Macam contoh siput kan, dia masukkan badan dia dalam cengkerang ke. Jom kita tengok ini dia. Wah, sungguh keras cengkerang kamu, Belangkas. Cengkerang inilah perisai saya. Burung ni kan dia cakap dengan Belangkas kat situ kan. Maksudnya Belangkas ni dia ada cengkerang sebagai perisai dia. Tu ciri-ciri dia lah tu. Kat sini. Tidak mudah untuk kamu menyerang saya kerana saya ada sepit yang besar dan tajam. Mr. Crab. Kan. Maksudnya dia ada penyepit yang besar dan tajam. Jadi burung nak makan dia tu, burung bangau kan, nak makan dia tu tak boleh. Sebab dia mengganggu menggunakan sepit dia, mempertahankan diri. Jadi dia mempunyai sepit yang tajam. Dalam masa yang sama sebenarnya badan dia pun bercengkerang keras kan. Tu cara dia melindungi diri. Itu adalah ciri-ciri juga yang terdapat pada diri dia ya. Tengok apa cikgu ni cakap. Berdasarkan situasi ini, bagaimanakah ketam dan belangkas melindungi diri bagi memastikan kemandirian spesiesnya? Okey. Kemandirian spesies tu apa? Kemandirian spesies ni sebenarnya, kita tengok kat bawah. Kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya. Nak elakkan daripada pupus. Nampak? Bagi mengelakkan kepupusan. Macam manusia, kita melahirkan anak kan untuk kekalkan spesies kita. Barulah ada manusia lagi. Tu kemandirian spesies lah tu. Kalau haiwan ni, macam mana dia nak pastikan bahawa spesies dia tu sentiasa ada? Contoh kalau ayam tu ada anak ayam lagi kan. Supaya ayam tu bukannya pupus macam contohnya dinosaur lah. Kan dinosaur kan dah tak ada sekarang. Sebab semua dah mati kan. Dah tak jaga kemandirian spesies lah. Jadi kemandirian spesies adalah keupayaan dia. Nak jaga spesies dia. Bagi mengelakkan kepupusan. Okey. Mari kita lihat. Berlindung daripada musuh. Berlindung pun ada dua. Satu berlindung daripada musuh. Satu lagi berlindung daripada cuaca melampau. Yang kat sini dia fokus adalah berlindung daripada musuh. Okey, kita tengok. Ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan dapat melindunginya daripada musuh. Mari kita ikuti situasi di bawah. Jeng. Ada kartun dekat situ kan. Helang tu sedang menyerang kura-kura. Apa telah terjadi? Hampir dekat kura-kura dalam keadaan ketakutan. Cengkerang digarap dekat situ kan. Helang tu mendapat cengkerang. Tetapi akhirnya lari terus helang tu kerana cengkerang itu menyelamatkan kura-kura tadi kan. Dia kata mujur helang sudah pergi. Kita dilindungi oleh cengkerang yang keras. Sebab tu kalau awak perasan kat sini kan, haiwan-haiwan yang berada di tepi pantai ni selalunya dia mempunyai cengkerang yang keras. Ketam, kura-kura, ni apa ni, umang-umang ke apa, saya tak ingat nama dia. Yang ini Belangkas. Mereka ni semua duduk di tepi pantai dan selalunya Allah kurniakan dia cengkerang yang keras. Ada sebabnya, iaitu supaya helang ni dia nak makan tak boleh.
Helang kan, burung-burung ni kan dia suka duduk tepi pantai tu, tengok binatang apa yang ada kan, pop, dia bunuh. Dia makan lah, jadikan makanan dia. Jadi berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah kura-kura dapat menyelamatkan dirinya daripada helang? Jadi dia mempunyai ciri khas, iaitu mempunyai cengkerang kan. Apakah haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri khas yang sama seperti kura-kura? Dah tentulah jawapan dia kat sini ada. Belangkas, ketam kan. Sama saja sebenarnya dengan soalan yang cikgu Dini tanya tadi kan. Dia kata bagaimanakah ketam memastikan dan belangkas memastikan kemana spesiesnya. Dia mempunyai cengkerang keras. Kalau ketam ni dia mempunyai spik yang tajam pun boleh terima. Okay, nak cakap cengkerang keras pun boleh. Cengkerang keras pun boleh. Jadi samalah jawapan dia dengan soalan bawah tadi. Okay. Jadi kita lihat seterusnya muka surat 52. Mari kita perhatikan kisah lagi satu pula. Penggambaran Ana, Melia dan Chan. Kan? Mana dia pergi ni? Kita tengok lebah, lipan, wow, dan tebuan. Semua ni bila tengok dekat-dekat nampak ngeri kan? Mari kita lihat. Semua ni haiwan-haiwan yang berbisa. Tengok pun geli. Takut tengok lipan tu. Lebah, lipan dan tebuan masing-masing mempunyai sengat yang mengeluarkan bisa yang dapat menyakitkan atau membunuh musuh. Kadang-kadang sakitkan musuh. Macam kita lah contohnya kan. Kita sakit ataupun kadang-kadang kita boleh menyebabkan mati. Apakah contoh haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri khas yang sama? Maksudnya dia nak, apakah haiwan lain yang kita boleh kumpulkan dan kita namakan ciri khas dia tu apa? Contoh macam kat sini kan. Lebah, lipan, tebuan, ciri khas dia ada sengat. Bisa. Bisa lah. Bisa. Ni contohnya nampak. Pepijat, kumbang dan lipas. Saya tak suka lipas. Ngeri tengok. Okey. Pepijat, kumbang dan lipas mengeluarkan bau yang busuk menyebabkan musuh tidak mendekatinya. Itu dia gunanya sebenarnya kan. Pepijat, kumbang dan lipas ni dia keluarkan bau busuk sebenarnya. Jadi musuh tak nak sebab busuk. Kan. Rama-rama buat apa? Ni rama-rama ni. Rama-rama mempunyai corak yang menyerupai mata palsu. Nampak ni. Dua ni macam mata kan. Pada sayapnya untuk memperdayakan musuh. Contoh macam ni lah. Kucing kan. Kucing hutan. Tengah jalan dekat dalam hutan. Tiba-tiba dia nak nampak. Kalau dia nampak rama-rama. Dia akan serang kan. Kucing kan suka serang benda gerak-gerak kan. Tapi kalau rama-rama tu. Macam gini bentuknya nampak. Ada mata tu. Kucing tu mungkin fikir. Dia nak serang. Ini baru mata ni. Kalau badan dia entah besar macam mana. Ni baru mata haiwan ni. Badan dia macam mana agaknya. Padahal bukannya mata dia. Padahal dia punya kepak je kat situ kan. Jadi kucing tu lari. Dia takut. Itulah dia untuk memperdayakan musuh dia. Okay. Faham kan? Kita tengok kat sini. Kumpulan lain. Iaitu kumpulan sisik keras. Buaya. Nampak. Dan juga ikan arapaima. Sekarang ni baru-baru ni popular nama ikan ya. Apa yang jadi dengan dua ekor haiwan ni? Sisik keras yang terdapat pada buaya dan ikan arapaima melindungi dirinya daripada kecederaan. Apakah ciri khas lain yang ada pada buaya untuk melindungi dirinya daripada ancaman musuh? Apa lagi yang ada kat buaya ni selain daripada sisik keras? Bagi saya dia mempunyai mulut yang panjang kan. Mulut yang panjang, iaitu boleh mulut yang tajam, mempunyai inilah apa nama dia, gigi kan. Dia ada gigi yang tajam untuk makan musuh dia. Ataupun yang paling popular buaya ni, dia mampu menyamar. Dia mampu menyamar menjadi seperti kayu. Kat air tu kan dia ada kayu terapung. Rupanya buaya. Kan. Itu pun salah satu. Kan. Ataupun dia boleh menyorok. Kalau ada benda nak serang dia menyamar jadi kayu. Boleh juga kan. Itu yang berlaku pada buaya lah. Kalau kita pergi zoo pun kita nampak kan. Macam mana buayanya. Rupanya kat tepi tu kan. Dengan kayu tadi. Tu cara dia melindungi diri dia daripada musuh lah. Musuh nak serang dia pun susah sebab dia memang dah ada sisik kan. Okay. Jom kita teruskan. Ke surat 53. Kuda, arnab dan katak mempunyai otot kaki yang kuat. Arnab ni, katak ni, otot kaki dia kuat macam kuda. Sebab tu dia boleh melonjak untuk bergerak pantas bagi menyelamatkan diri daripada musuh. Rupanya kuda, arnab dan katak ni ada otot kaki yang kuat. Okay. Apakah haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Macam ni kita nak tengok. Mungkin kita boleh sebut belalang. Kan? Belalang pun dia punya kaki belakang ni boleh lompat tau. Jadi mungkin dia mempunyai otot kaki yang kuat. Dan juga mungkin kita boleh kata geng-geng kalau kuda mungkin seladang kan. Dia tolak kaki. Sebab tu kalau kita tengok macam seladang ramai-ramai kan. Berkumpul tu banyak-banyak tu. Nanti bila ada harimau ke dubuk nak makan dia akan tendang. Dia akan tendang. Saya pernah tengok satu video. Buaya nak makan satu haiwan ni. Lembu ke apa saya tak ingat. Kemudian dia tendang dengan kaki dia. Mungkin sebab otot dia kuat.
Jadi buaya tu masuk balik dalam air. Okey. Okey. Seterusnya, tanduk tajam pula. Tanduk tajam yang terdapat pada rusa, kerbau dan seladang digunakan untuk mempertahankan diri. Betul lah, nampak kan? Rusa, kerbau, seladang masing-masing ada tanduk. Jadi dia tanduk je lah, kan? Apakah ciri-ciri khas yang lain yang ada pada rusa, kerbau dan seladang untuk melindungi diri dari musuh? Apa ciri-ciri khas lain? Bagi saya, kalau macam kuda dengan seladang dengan kerbau ni, mungkin dia ada kulit yang keras. Macam nyamuk, contoh nak gigit dia susah sikit sebab dia ada kulit yang keras. Rusa, contoh lagi macam mungkin mereka ni juga mempunyai otot kaki yang kuat. Mungkin sebab tu dia boleh lari. Kan? Lagi satu, itu ciri khas dia lah. Kalau kita nak cakap dia hidup berkumpulan, itu bukan ciri khas, itu dia punya perlakuan khas. Okay? Jadi saya rasa pada pendapat saya lah, dia mempunyai kulit yang tebal. Okay? Kita tengok. Sesetengah haiwan seperti kerbau, badak dan gajah juga mempunyai kulit yang tebal dan keras. Bagaimanakah kulit yang tebal dan keras melindungi haiwan daripada musuh? Maksudnya kerbau, badak dan gajah ni sebenarnya dia pun geng-geng macam ni lah. Macam rusa ni, macam seladang semua kan, mempunyai kulit yang tebal dan keras. Jadi kulit yang tebal dan keras ni menyebabkan musuh susah untuk gigit dia. Ataupun macam saya kata tadi, nyamuk nak gigit susah. Kalau dubuk tu, kalau seekor nak serang dia, nak gigit pun susah nak koyak. Tapi bila dah ramai-ramai gigit dia, susah juga kan. Jadi itulah cara dia untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, cikgu dia tanya lagi. Bagaimanakah ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan melindunginya daripada musuh? Jelaskan dengan contoh ciri-ciri khas tersebut. Okey, maksudnya dia suruh tanya mana-mana lah. Jadi kita boleh pilih jawapan kat mana-mana ni. Rusa ke kerbau ke kita boleh pilih, ataupun kuda. Katak ni kita pilihlah satu. Dia kata bagaimana ciri-ciri anggota pada melindungi daripada musuh kan. Contoh kita cakap tadi, kuda. Kuda ni dia menyepak musuh dia. Ataupun dia melarikan diri dengan cepat sebab dia mempunyai otot yang kuat. Arnab pun boleh melarikan diri apabila dia serang musuh kerana mempunyai otot yang kuat. Boleh juga diterima. Okey. Itulah contoh jawapan yang menjelaskan. Bila kita jelaskan lah, tu kita menjelaskan ciri-ciri khas. Okey. Sesetengah haiwan mempunyai tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada musuh. Jadi bukan sahaja ciri-ciri. Tadi kita cerita pasal ciri-ciri. Kan, kita cerita pasal ciri, maksudnya apa yang ada kat badan dia. Sekarang ni kita cerita pula pasal tingkah laku khas. Maksudnya apa yang dia buat. Okey, jangan kena bezakan tadi ciri-ciri, yang ini tingkah laku khas pula. Okey, tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada musuh. Mari kita kenal pasti tingkah laku khas tersebut. Jeng. Yang pertama, landak akan memucut masuk ke dalam sarang bawah tanah jika diserang. Nampak? Landak ni kalau kena serang, dia laju je dia lari ke bawah tanah. Jadi dia cuba lari. Jadi perlakuan dia lari tu, dia pecut masuk tu, itu adalah perlakuan dia. Jadi itu adalah dia punya perilaku khas lah. Okay. Jika gagal melarikan diri, landak akan mengembangkan duri tajam pada badannya untuk menakutkan musuh. Okay, maksudnya dia lari, lepas tu tiba musuh tu dapat tahan dia, dia terus kembangkan badan dia. Dia kembangkan badan dia. Okay, dia kembangkan badan, tunjuk duri. Bila dia kembangkan badan dia, itu perilaku dia. Jadi itulah perlakuan khas dia. Okay. Untuk menakutkan musuh yang cuba menyentuh badak akan tercucuk duri yang tajam tersebut. Okay, ciri-ciri dia berduri lah. Kan? Tapi dia punya perlakuan khas dia mengembangkan duri dia supaya haiwan tu takut. Jadi yang dia buat tu adalah dia melakukan, jadi itu dikira sebagai perlakuan lah. Okay, nampak landak. Info sains. Duri landak sebenarnya ialah bulu keras yang bercarcak tajam yang melindungi landak. Duri pada badan seekor landak mencecah hingga 30,000 duri. Nampak macam sikit kan? Ada 30,000 duri sebenarnya. Duri ini akan melekat dengan sedikit sentuhan pada kulit musuh yang cuba menangkap atau menyentuhnya. Kalau kena sentuh sikit pun dia terus melekat. Itu yang bahaya sikit lah. Jadi nak tangkap landak ni kena hati-hati. Okay. Ni satu lagi ikan ni. Popular ikan ni. Apabila berasa terancam, ikan buntal akan mengembungkan badannya. Boom. Yang berduri tajam sehingga saiznya menjadi 3 kali ganda untuk menakutkan musuh dia. Ikan buntal juga beracun. Ikan buntal ni siapa? Kalau tengok dalam cerita SpongeBob, Puan Puff tu kan, yang jaga, yang ajar SpongeBob bawa kereta, ambil lesen tu kan. Kan bila dia marah je, boom, dia kembang. Kalau tak kan dia nipis kan. Macam tu lah lebih kurang ikan buntal ni. Ikan buntal ni bila dia rasa terancam, dia akan kembungkan badan dia. Jadi tindakan dia mengkembungkan badan tu, itulah perilaku khas dia. Okay.
Itulah perilaku khas dia. Badan dia berduri tajam tu ciri-ciri dia. Tapi bila dia kembungkan badan dia, itulah perilaku khas dia yang dia buat. Jadi musuh akan takut. Tapi kalau musuh tu degil juga, dia nak makan juga si ikan buntal ni, boleh dia makan tapi nanti dia sakit dah, tajam. Tapi bila dia makan pun dia akan mati sebab ikan buntal ni ada racun. Jadi bila ikan buntal dimakan, haiwan tu pun mati, ikan buntal tu pun mati. Nampak tak? Jadi itu kira pertahanan akhir dia lah. Kau nak makan aku boleh, kau makanlah. Kalau kau berani boleh lawan dengan duri aku, tapi kau akan mati, aku pun akan mati sama-sama. Okay. Brutal betul lah ikan buntal ni. Dia boleh kata ikan brutal. Okay. Ikan buntal beracun dan berduri tajam. Walau bagaimanapun, ikan buntal sering menjadi mangsa. Kenapa? Walaupun dia kecil dan tajam, tapi kenapa dia sering menjadi mangsa? Mungkin sebab saiz dia. Okay, saiz dia 3 kali ganda pun tak sebesar mana. Lagi satu mungkin sebab ikan yang pemangsa yang makan dia tu lebih besar daripada dia, jauh lebih besar daripada dia. Okay, ataupun dia sendiri mungkin tak alert, itu kita tahu. Mungkin bagi pendapat saya lah, mungkin sebab haiwan yang makan dia tu jauh lebih besar daripada dia, tak rasa pun dia punya duri tu, telan je. Ataupun mungkin sebab dia ni racun dia tak kuat. Tu pandangan saya lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh search di internet. Okay, saya pun nanti kalau saya dapat, saya bagi tahulah episod akan datang ke kan. Okay. Cicak dan gurita akan memutuskan anggota badannya apabila diserang. Tahu tak ni? Gurita tu apa? Gurita tu yang sotong yang besar. Sotong tapi dia besar. Sotong ni dia ada kaki-kaki. Sotong kan ada kaki-kaki dia tu kan, lembek-lembek tu kan. Tentacle lah orang panggil kan. Jadi tentacle dia ni bila putus, dia kalau dia kena serang dia akan putuskan. Tapi ini gurita, bukan sotong, gurita. Sotong yang besar. Okay. Ataupun cicak lah. Cicak ni, cara ini akan menyebabkan musuh keliru sementara cicak dan gurita melarikan diri. Okay, contoh. Tengok ni dalam gambar. Saya ceritakan sikit. Burung ni nak serang cicak. Dia nampak ada cicak. Dia serang. Tup kat burung tu, kat cicak tu. Lepas tu cicak ni dia akan putuskan ekor dia. Ekor dia jatuh dekat tanah. Ekor dia jatuh goyang-goyang. Ekor dia goyang-goyang. Jadi yang burung ni diingat ekor ni cicak. Sebab goyang kan. Jadi burung akan tertarik dengan benda yang bergoyang. Macam kucing, dia akan tertarik dengan benda yang bergoyang. Cicak ni dia duduk diam je. Nanti burung tu sibuk kacau-kacau benda ekor dia tergoyang-goyang tu kan. Nanti cicak tu perlahan-lahan dia larikan diri. Nampak tak bijak dia? Sama dengan kucing. Kucing pun kena tipu dengan cicak. Okay. Ni saya kata tadi gurita. Nampak gurita ni dia punya tentacle bawah ni. Sotong saya tak pasti. Sotong adakah dia memutuskan juga, saya tak pasti. Tapi kat sini dia kata sotong dan gurita akan menyemburkan dakwat hitam ke arah musuh apabila diserang. Nampak? Sup keluar darah dia. Yang ini sotong pun ya, gurita pun ya. Okey. Kalau yang putuskan badan tadi cuma gurita, dia tak sebut sotong. Kan kat sini kan? Kat sini kalau tapi dalam masa yang sama, sotong dan gurita dia menyemburkan dakwat hitam ke arah musuh apabila diserang. Bila diserang sebab apa? Sebab dia duduk dalam air. Allah cipta dia duduk dalam air. Bila dia duduk dalam air, kalau dia sembur dakwat hitam, nanti air tu dia akan mengembang hitam kan. Jadi kemudian haiwan ni akan melarikan diri. Bila musuh tengah serang, dia akan tembak dengan dakwat hitam, maka dia akan larikan diri, sup laju dengan pantas untuk selamatkan diri dia sendiri. Sebab itulah dia keluar dakwat hitam. Tapi kalau dia duduk dekat darat, tak ada air, bila kita serang dengan dakwat hitam, dia terkeluar dakwat hitam. Tak boleh nak lari mana juga kan, sebab dakwat hitam tu terkeluar macam tu je. Tapi bila dia dalam air, bila dia sembur dakwat hitam, air tu akan gelapkan keadaan. Dakwat hitam tu akan menggelapkan keadaan air tu. Itulah cara dia kan. Okay, mari kita lihat seterusnya. Muka surat 60. Okay. Mengapakah kamu semua bertingkah laku begini? Yang kura-kura, saya takut. Oleh sebab itu saya akan masukkan badan ke dalam cengkerang apabila berasa terancam. Saya pula akan menggulungkan diri apabila berasa terancam. Tenggiling ni boleh menggulungkan diri macam bola tau bila dia terancam. Adalah sisik badan dia tu keras. Ulat gonggok sibuk juga dia nak menggulungkan diri. Saya juga akan menggulungkan diri untuk melindungi kepala saya apabila berasa terancam. Kan? Maksudnya ulat gonggok ni dia memusingkan badan dia, yang kat dalam tu kepala dia. Nak tahu kepala dia kat mana? Bila dia memusingkan badan tu, kat dalam badan tu lah yang kepala, dan tengah-tengah tu lah kepala dia. Kan? Okey. Kami hidup berkumpulan untuk melindungi diri dan mengurangkan risiko diserang oleh musuh. Gajah ni cara dia hidup ramai-ramai. Dia hidup jalan sekali orang ramai. Kalau orang tengok gajah, biasa dia akan jalan secara berkumpulan. Dan anak dia ni biasa dekat tengah-tengah kawanan tu. Banyak-banyak tu kan, anak dia kat tengah-tengah tu. Okey, sebab dia nak selamatkan anak dia lah. Jadi yang haiwan lain nak makan anak dia pun susah.
Nak makan dia besar sangat kan. Semut. Kami juga seperti gajah yang hidup dan bergerak dalam kumpulan bagi menjamin keselamatan. Semut memang beramai-ramai hidup dia. Dia ni memang kira semut ni terkenal dengan kerjasama dia. Kalau awak tengok cerita Ant-Man kan, macam mana semut-semut beratus-ratus ribu tu bekerjasama sama-sama sendiri. Tu science fiction lah. Okey, cikgu dia tanya lagi. Bagaimanakah tingkah laku khas haiwan melindunginya daripada musuh? Atas tadi tu dah semuanya kan. Macam gajah tadi hidup berkumpulan. Semut tadi hidup berkumpulan juga. Kan? Jelaskan tingkah laku khas tersebut dengan contoh. Jadi jawapan dia semua yang kita belajar kat atas tadi tu. Bagilah contoh. Haiwan gajah ke tenggiling menggulungkan diri. Kura-kura masukkan badan dalam cengkerang. Itulah jawapan dia. Boleh pilih. Ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan dan tingkah laku khas pada haiwan. Semula. Ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan dan tingkah laku khas haiwan dapat membantu haiwan melindungi diri daripada musuh untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, jadi kita tengok pada aktiviti RIA, buku teks digital haiwan, PAK21 aktiviti berkumpulan. Okey, jadi alat dan bahan dia adalah perisian komputer dan capaian internet. Okey, buku digital haiwan. Langkah-langkah. Kenal pasti ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan. Kita tengok kat internet. Kemudian secara dalam kumpulan tu, kita bincangkan maklumat yang kita dapat. Kemudian kita buat apa? Kita persembahkan maklumat itu dalam Microsoft PowerPoint. Maksudnya kita ambil maklumat tadi, kita tengok kan dalam internet. Kemudian kita masukkan maklumat, kita ambil gambar, kita copy paste ke, kita masukkan dalam slideshow, masukkan dalam PowerPoint. Ataupun kita ada pakai buku teks, buku script digital. Sekarang dah ada yang digital kan. Kemudian kita bentangkan. Kemudian kita bentangkan kat sini nampak. Dia pakai slideshow. Okay, bentangkan hasil perkongsian idea kumpulan kamu di hadapan kelas. Pastikan cikgu beli apa? Cikgu beli ni lah. Beli LCD lah. Ataupun ada LCD kat sekolah, pinjam. Kan? Itu contoh. Okay, jadi dekat sini. Bagaimanakah, soalan bawah. Bagaimanakah haiwan pemangsa seperti ular, labah-labah, helang dan singa melindungi diri daripada musuh? Haiwan pemangsa. Pemangsa tu apa? Pemangsa ni adalah haiwan yang serang haiwan lain. Macam mana haiwan yang serang haiwan lain ini melindungi diri daripada musuh? Contoh ular. Kalau ular, dia akan buat apa? Ular, dia boleh kalau ular yang besar tu kan, melilit mangsanya. Ataupun dia boleh menyengat, mematuk mangsanya dan mengeluarkan sengat kan. Bisa. Kalau labah-labah, macam mana dia nak lindungi diri daripada musuh dia? Kalau dia nak lindungi diri daripada musuh, macam mana? Kalau dia nak tangkap musuh, kita tahu dia buat jaring kan. Dia buat jaring, dia punya labah-labah punya jaring tu. Kemudian bila musuh dekat, dia akan makan. Okay, cara dia akan memasang jaring dia tu. Sarang. Jadi kalau dia nak lindungi diri daripada musuh dia pun sama. Dia takut musuh tu datang, dia akan pasang jaring-jaring tu. So nanti musuh tu tak boleh masuk. Kalau musuh tu lalu kat situ, dia tahu dah musuh tu ada. Tu cara dia nak lindungi diri daripada musuh. Jadi bila kalau macam tiba-tiba musuh nak datang, dia langgar dengan dia punya sarang labah-labah tu, nanti labah-labah tu kan tergoyang kan. Dia tahu ada musuh, dia lari. Itu pendapat saya. Okay? Jadi helang dan singa, helang pula cara dia melindungi diri daripada musuh. Dia ada cakar. Cakar lah kalau haiwan tu nak lawan dengan dia. Kalau singa pun sama. Singa gigit haiwan lain ataupun dia cakar haiwan lain. Kan dia kan haiwan ganas ni kan, pemangsa ni. Pemangsa ni maksudnya dia makan haiwan lain. Okay. Jadi tadi kita dah cerita ciri-ciri khas iaitu pada badan haiwan dan tingkah laku khas. Kan, iaitu apa yang dibuat untuk melindungi diri mereka ni, haiwan ni daripada musuh kan. Kejap lagi ataupun kelas akan datang, kita akan sambung muka surat 58 dengan bagaimana pula haiwan-haiwan ini melindungi diri pula daripada cuaca melampau. Tadi daripada musuh kan. Yang ini kali ini ciri-ciri khas dia ataupun perlakuan khas dia, macam mana nak melindungi diri daripada cuaca melampau pula. Okey, kalau nak tahu, tunggu pada episod seterusnya. Okey, teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.